sajak pertama Abang. Ingat sebuah sumpah doa. Program boleh. Dia tersiar dalam Mastika keluaran Oktober. Sumpah doa itu protes saya di atas penyerahan Singapura keluar dari gagasan Malaysia. Singapura adalah hak saya, hak negara saya, hak Semenanjung, hak orang Melayu. Pasal apa nak lepas ke satu kuasa? Umur berapa sebab? Abang tulis itu pada umur 21. 21 Tersiar 22. 21 Abang sudah ada rasa begitu pada negara Abang Abang sudah lebih awal pada itu. Dunia kanak-kanak Abang macam mana sebenarnya? Abang mempunyai kesedaran, kesan politik dari abang awal. Waktu abang mula ingat, umur lebih kurang 4 tahun, rumah sudah kena pecah. Diperintah pindah oleh Inggeris, duduk berkurung dalam kawat berduri pada zaman darurat. Apabila mengangkat barang-barang naik ke lori untuk pindah, abang cuba angkat tempayan yang berisi beras ke atas lori dan jatuh, beras terabur, tempayan pecah. Jadi ini merupakan satu kesan yang tidak dapat dilupakan sampai sekarang. Dan hidup berkurung, nak makan kena ambil nasi kawah, pakai kad, tak boleh ada barang makan dalam rumah, takut disupply pada komuniti. Jadi ini memberi kesedaran, walaupun tidak secara mekanikal, tapi abang tahu ini dia soal pemerintah dengan rakyat. Arwah nenek abang ni, dia pengelola kampung. Jadi ingat lagi pada zaman tu, bila bulan terang, orang-orang kampung yang duduk di kawasan berkurung pagar berduri itu, dia akan berkumpul di halaman menganyam tikar. Arwah nenek saya bercerita. Jadi kami kanak-kanak duduk melongo mendengar. Saya ada tuliskan dalam apa, bila sampai berwaktu bagian sedih, batu belah nak makan mak ni, kami pun lari. Maksudnya kesan politik dan pengawalan bahasa dalam penyampaian cerita datang awal pada abang. Makanya kemudian bila masuk sekolah menengah, terus terlibat dengan perjuangan menegakkan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Jadi ini mempercepat, dia menjadi booster kepada kesedaran diri dan pada kegairahan untuk menimba. Masa saya kat dalam bahasa ada satu terpampang. Sajak terbenam di kopi hitam. Ya. Sajak itu adalah hasil fotografi untuk pameran manifestasi dua seni. Jadi kemudian tak tahu kenapa salinan-salinan yang lain, gambar-gambar lain simpan, tapi saya dengan ada satu gambar lagi. Yang itu dua je tergantung. Handsome masa dia, masa muda. saya agak sesal kerana saya lama kat situ. Tak tahu di mana dah dia orang simpan gambar. Kenapa saya tak curi pun tu? Patut kita curi lah kan. Itu kita simpan. Dia kena tanya bahagian fotografi. Tapi dalam banyak-banyak saja abang walaupun terbenam di kopi hitam tergambar, tapi sebagai signature kepada Yasir Saleh adalah ikan di kaca. Ikan di kaca ni saya kebetulan waktu tu saya duduk di sebelah akuarium rumah sahabat saya dapat idea bahawa ikan-ikan dalam akuarium tu terfikir adalah orang Melayu. Cantik ni, alam Melayu ni cukup cantik, cukup mewah, cukup subur, cukup apa. Macam ikan gemulai renang. Jadi lemah lembut, tak sop dengan keindahan. Walaupun kaya raya alam dia negara, tapi dia terpenjara. Yang menikmati alam dan menikmati hidup ikan itu adalah orang dari luar, pemandang. Makanya itu terus membuatkan saya dapat mengorganize image itu jadi sebagai falsafah yang representatif kepada keadaan orang Melayu. Hidupnya manja, tak beri beasiswa, tak pergi sekolah lah, tak beri pinjaman mara, tak ada lah rumah kuda. Saya melihat ikan-ikan di kaca sebagai simbol kepada keadaan orang Melayu di buminya sendiri yang sangat tidak betul. Yang abang tadi ada kata tentang balik kampung, di kampung suasana tak ada menolak getah. Adakah itu pengalaman benar abang? Benar. Okey. Sebab ni nak duduk sini, rumah sewa tak boleh nak bayar. Nak buat hijau, orang suruh buat hijau dan itu tidak suka. Kita punya harga diri.
Takkan nak pergi pinjam duit orang. Kalau nak pinjam nak bayar macam mana? Takkan nak meminta-minta. Kita bukan pengemir. Aku Yasin Saleh. Yes. Okay. Balik kampung lah orang kita. Nama dia balik kampung orang kita. Kita tidak buat. Jadi maksudnya kita ada akal. Di kampung ni banyak getah-getah tua yang terbiak. Orang tak peduli. Kita pergi kita pajak. Lepas tu kita cari lah ni pendatang tanpa izin. Jadi itu cerita. Motong sendiri tak ada. Tak pandai pun. Dalam simfoni sepi ni bang, banyak sekali abang cerita tentang diri abang dengan keluarga abang. Jadi sebenarnya abang nak lontar apa sebenarnya? Sebenarnya simfoni sepi ni adalah rakaman. Kebanyakan saja rakaman kasih sayang kami sekeluarga. Sebab walaupun dari segi materialnya saya tidak punya, tapi saya kaya raya dengan kasih sayang, kaya raya dengan sikap perkongsian, tak tomak keluargaku, syurgaku. Baik, sejauh mana kesan pada abang setelah arwah ibu? 3 malam selepas pengkebumian, anak lelaki saya, anak bangsa saya tanya, "Daddy, Mami nampak abang tak sekarang?" "Nampak agaknya." Saya jawab. Hati dah mula sayu. "Kenapa bang?" "Abang nak lambai Mami, abang nak kiss Mami. Good night. Good night Mami." Tu merubah air mata. Jadi, maaf. Jadi maksudnya, dia satu ingatan yang very simple. Tetapi menggambarkan bagaimana dia tidak dapat lepaskan Mami. Bila nak raya, dia kata, "Raya ni tak mau buat gendang." "Kenapa?" "Gendang yang bukan Mami buat tak sedap." Lepas tu bila saya sakit, dia kata, "Daddy jangan sakit ya. Abang nak Daddy ada sampai abang bila-bila." Ini adalah simple dan innocent perasaan seorang kanak-kanak remaja, tetapi dia merupakan satu perlambangan kasih sayang yang bagi saya sangat besar. Saya difahamkan bang, abang pernah membaca puisi di pusara. Setiap kali saya ke pusara, saya akan baca saja. Sebabnya hubungan secara fizikal, secara batang tubuh, secara duniawi, kami tidak bersama. Tapi dari segi memori, dari segi kejiwaan, ya ada. Mami selamanya adalah pembentuk jiwa saya, pembentuk falsafah saya, dan Mami juga antara sebab-sebabnya yang memberi saya semangat untuk hidup. Okey bang, kalau di sini tengok bang, Daddy love Mami, Daddy love Mami 2, Daddy love Mami 3, Daddy love Mami 4, dan akhirnya di sini, yes, we love Mami very much. Mami adalah bagi saya seorang wanita keramat. Saya bermasalah sangat dengan isteri dari perkahwinan saya yang pertama. Jadi selepas berpisah, selepas saya keluar daripada pejabat qadi, saya berkata dalam hati, "Ya Allah, ya Tuhanku, kalau Engkau ketemukan aku jodoh lagi, jumpakanlah aku dengan seorang wanita yang cantik hati dia. Tidak cantik parasnya, sebagaimana yang baru aku ceraikan." Alhamdulillah, ditemukan dengan Mami, dan kami berkahwin. Sejak berkahwin, sehingga kami berpisah mati, Mami adalah seorang isteri yang tidak pernah menyakitkan hati saya, tidak pernah menentang apa juga kehendak dan cita-cita saya. Dia memberikan galakan kepada setiap apa yang saya buat, setiap perjuangan yang saya tegakkan. Dan dia seorang manusia yang sangat penyayang. Tujuan kita program saya diminta untuk jumpa abang ni untuk bawa abang satu showcase di mana kita akan bawa baca abang akan baca puisi depan pelayak. Kita ada tempat di showcase. Saat abang bersama, saya tak tahu abang nak pilih saja apa untuk abang pilih. Saya mundur dan kita jumpa lagi di showcase nanti. Saya janji saya minta abang tanda tangan lah buku ni.
lagi.